Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syekh Abudin. Terima kasih banyak kerana anda berada di channel YouTube saya. Dan terima kasih banyak jika anda telah tekan butang subscribe yang ada di bawah. Kalau belum tekan butang berkenaan, tekan butang itu sekarang. Jika ada video-video yang bermanfaat, insya-Allah akan ada di feed YouTube anda. Hari ini insya-Allah saya nak buat satu video reaction berkaitan tentang satu isu yang membingungkan saya, berkaitan tentang Nabi Musa, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dan juga Rasul sallallahu alaihi wasallam yang dikatakan berada di dalam satu mimpi. Sebelum tu kita berikan mukadimah terlebih dahulu. Selepas Al-Quran, hadis ialah gedung ilmu yang menjadi sandaran bagi setiap guru dalam mengajar, panutan penceramah dalam menyampaikan penyampaiannya, serta tunjang khatib di dalam pidatonya. Tiada seorang Muslim pun yang menafikan hal ini, melainkan dia tidak mempunyai asas pengajian Islam yang formal. Hadis adalah panutan yang telah disepakati dalam mencari jalan-jalan suluk penyucian jiwa, seperti mana ia adalah sandaran di dalam hukum, fiqh ibadat, muamalat. Oleh itu, ulama-ulama suluk, rijal tarbiyah ruhiyah, syuyukh tasawuf yang dulu-dulu telah bersepakat bahawa setiap salik atau anggota tarikat tasawuf hendaklah berpegang teguh kepada hadis dalam pemikirannya, ibadatnya serta jalan suluknya. Abu Nu'aim Al-Asbahani telah merekodkan kata-kata Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah di dalam kitabnya Hilyatul Awliya wa Tabaqatul Asfiya. Kesemua jalan tarikat telah tertutup bagi makhluk melainkan yang mengikuti kesan peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti sunnah baginda serta melazimi jalan tarikatnya. Kerana semua jalan kebaikan hanya terbuka penuh kepadanya. Di dalam risalah Al-Qushairiyah, direkodkan bahawa Al-Imam Al-Junaid rahimahullah juga berkata, "Man lam yahfizul Quran wa lam yaktubil hadith, la yaqtada bihi fi hadzal amr, lianna ilmana muqayyidun bil kitab was sunnah." Sesiapa yang tidak menghafal Al-Quran, tidak menulis hadis, maka dia tidak boleh diteladani dalam urusan ini, iaitu urusan tasawuf. Kerana ilmu kita terikat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu kita dapat faham bahawa hadis adalah panutan utama ulama-ulama tasawuf yang awal. Cuma berlaku sebaliknya hari ini. Sebahagian kumpulan yang mendakwa mencebur diri di dalam tasawuf telah mengabaikan aspek hadis sehingga tidak lagi menghiraukannya, sama ada ia sahih, hasan, daif ataupun palsu. Bahkan mereka mempertahankan yang daif seperti sahih, mengabaikan yang sahih dengan alasan yang daif. Inilah musibah yang berlaku dalam pemikiran tasawuf hari ini. Para ulama kita sentiasa memberikan teguran dalam penulisan dan ucapan-ucapan mereka. Tasawuf ialah jalan penyucian jiwa, tetapi apabila diambil tanpa disiplin daripada tokoh-tokoh seperti Al-Imam Al-Junaid Al-Baghdadi rahimahullah, maka ia menyimpang daripada jalannya. Dr. Yusuf Al-Qardawi dalam bukunya Kaifa Nata'ammul Ma'al Sunnatun Nabawiyah, beliau bercerita kecacatan yang berlaku kepada ramai penceramah dan khatib di masjid dalam kebanyakan negara umat Islam ialah mereka menjadi seolah-olah pencari kayu api pada malam hari. Cari dalam keadaan tak nampak, ambil semua suka hati dalam keadaan tidak membuat semakan terlebih dahulu. Tujuannya supaya dapat menyentuh hati orang awam dengan panutan hadis-hadis tanpa dia hiraukan sama ada ia sahih ataupun hasan. Sudah sering kali saya saksikan khutbah Jumaat atau ceramah agama yang mengandungi banyak hadis-hadis yang daif, bahkan terlalu daif. Kadang-kadang palsu pun ada. Sudah sering kali saya saksikan khutbah Jumaat atau ceramah agama yang mengandungi banyak hadis-hadis yang daif, bahkan terlalu daif. Kadang-kadang palsu pun ada. Pernah terjadi saya hadir dalam satu khutbah yang membincangkan isu sirah Nabi SAW. Ia membincangkan isu peribadi Nabi, kesucian perjalanan hidup baginda Nabi SAW, kehebatan sikap baginda Nabi serta keagungan akhlak baginda Nabi SAW. Satu tema yang sebenarnya sangat kaya dengan fakta-fakta yang jelas daripada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih. Tetapi si khatib ini tidak menyebutkan hadis sahih ataupun hasan, melainkan 2 atau 3 hadis sahaja.
Kebanyakan hadis yang dia sebut adalah hadis-hadis yang lemah, mungkar ataupun palsu. Atau hadis yang tidak pernah ditemui asalnya. Yang ulama kata, la khutmu laha wa la azummah. Tiada sebarang rujukan dan tiada sebarang sumber. Antaranya yang dia sebut, antara hadis yang dia sebut, makhluk pertama yang diciptakan Allah ialah Nur Muhammad. Allah menghidupkan semula mak ayah Nabi, kemudian kedua-duanya Islam atas tangan Nabi SAW. Sesiapa yang diberi nama Muhammad, maka telah wajib mendapat syafaat Nabi SAW. Demikian juga banyak kisah-kisah pelik yang berlaku ketika kelahiran Nabi dan sebagainya. Tetapi yang paling pelik ialah yang saya dengar pada isu kelebihan umat Nabi SAW. Iaitu satu hadis, ulama'u ummati ka anbiya'i Bani Israel. Ulama umat aku adalah seperti para nabi dalam kalangan Bani Israel. Hadis ini memang popular, memang famous, memang viral pun. Tetapi popular dengan kepalsuan. Bahkan dalam kitab-kitab mustalah hadis, para ulama mengatakan bahawa ia adalah hadis palsu. Tetapi si khatib ini mahu untuk mempertahankan kesahihan hadis ni, keisbatan hadis ni. Dia bawakan kisah yang intinya ialah Imam Abu Hamid Al-Ghazali telah bertemu Musa di dalam mimpi atau alam ruh. Lalu kalimullah Musa bertanya, siapa nama kamu? Al-Imam Al-Ghazali sebut, Al-Imam Al-Ghazali jawab, Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tusi ila akhir. Nabi Musa pun kata, aku tanya nama kamu saja. Bukan aku tanya nasab keturunan kamu. Al-Ghazali pun kata, Allah pernah tanya kamu Musa, apa yang ada di tangan kanan kamu, tetapi kamu tak jawab tongkat. Kemudian kamu diam. Tetapi kamu kata, ia adalah tongkat yang aku buat bersandar. Dan aku buat untuk pukul daun dengannya. Untuk kambing-kambing yang aku boleh makan. Dan masih ada lagi keperluan-keperluan lain. Khatib itu kata, dengan itu Al-Ghazali telah menang hujah melawan Musa. Dengan itu si khatib telah mensabitkan kesahihan hadis yang palsu. Dengan itu kisah-kisah pelik, mimpi-mimpi yang pelik, kisah-kisah Israiliyat menjadi lebih laku daripada hadis-hadis sahih dan hasan. Ini yang disebutkan oleh Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Seperti mana yang dikatakan oleh Al-Qaradawi tadi, penceramah seringkali mengambil cerita-cerita tanpa menyelidikinya terlebih dahulu. Asalkan dapat menyentuh hati pendengar, diborong semua dalam satu bakul. Ya, kisah Imam Al-Ghazali dan Musa ini disebutkan dalam kitab. Disebutkan dalam tafsir Ruhul Bayan pada jilid yang pertama halaman 248. Tetapi kita tekankan bahawa setiap apa yang ada di dalam kitab belum tentu ia benar, lalu kita boleh borong dan ambil dan sebarkan terus kepada orang awam yang tidak tahu apa-apa. Mengapa mahu sebut hadis palsu ulama umat aku adalah seperti para nabi dalam kalangan Bani Israel, sedangkan telah ada hadis sahih yang menyebutkan innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman innama warasu al-ilm faman akhadhahu akhadha bihadhin wafir. Sesungguhnya ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar, tidak mewariskan dirham, tetapi mereka mewariskan ilmu. Sesiapa yang mengambilnya, ambillah sepenuhnya. Kenapa perlu angkat Imam Al-Ghazali dengan dakwaan mimpi yang belum tentu benar? Sedangkan semua ulama telah bersepakat mengambil ilmu daripada Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Al-Maududi berkata di dalam A Short History of the Revivalist Movement in Islam, halaman 58, dia sebut, dia kata, Al-Ghazali telah berjaya membetulkan kesilapan ahli-ahli falsafah dan ahli kalam. Beliau menjelaskan kepada orang Islam bahawa kepercayaan terhadap agama bukanlah bergantung kepada hipotesis yang tidak rasional, tetapi mesti bersandarkan kepada dasar-dasar yang teguh dan nyata. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah adalah permata agung dalam dunia Islam, sehingga kita menggelarnya Hujjatul Islam. Namun sedih dan malangnya apabila ada yang menganggap Al-Ghazali seperti tokoh yang khayal dan sentiasa bermain dengan istilah-istilah kesufian yang tiada makna. Sehingga berlaku dalam hadis palsu ini, menggunakan Al-Ghazali untuk mengangkat ia menjadi sahih,
ia adalah musibah di atas musibah. Oh, ada sebahagian kita kata kisah Imam Ghazali berhujah dengan Nabi Musa itu berlaku dalam mimpi. Maka tak ada masalah untuk kita terima mimpi. Sahabat, Nabi Muhammad SAW bersabda, mimpi itu ada 3 jenis. 1, mimpi yang merupakan gangguan syaitan untuk meresahkan anak Adam. Yang kedua, mimpi yang ada pada asalnya perkara-perkara yang difikirkan manusia ketika jaga, lalu terbawa hingga ke dalam tidur. 3, mimpi yang merupakan satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Hadis ini sahih, riwayat Ibn Majah di dalam Sunan. Jadi kita dapat ringkaskan tentang mimpi ini ada 3 jenis. Mimpi yang baik dan benar. Mimpi yang buruk ataupun dusta, ia adalah permainan tidur oleh syaitan. Yang ketiga, mimpi disebabkan oleh adat bagi diri seseorang. Iaitu apa yang dilihat seseorang itu dalam jaga, dia lihat juga di dalam mimpi. Contoh, dia lapar sangat. Waktu bulan puasa ni lapar sangat, teringin nak makan McD, nak makan KFC. Lalu dia tidur. Bila dia tidur, maka dia mimpi makan KFC, makan McD. So, itu jenis-jenis mimpi. Oleh itu, mimpi bukan dalil syarak dan tidak boleh dijadikan hujah untuk menetapkan suatu hukum syar'i. Sama ada halal ke, wajib ke, ataupun haram. Tambahan pula, ia tidak boleh dijadikan hujah ke atas diri sendiri ataupun orang lain. Hal ini kerana orang biasa tidak mampu untuk melepaskan diri daripada hasutan syaitan. Justru tidak boleh memastikan kesahihan takwilan mimpi yang dialaminya tersebut walaupun dia bermimpi berjumpa dengan Rasulullah SAW. Hanya mimpi para nabi dan rasul sahaja merupakan mimpi yang benar yang dijadikan sumber hukum serta merupakan hujah syarak. Kerana mereka dilindungi oleh Allah dan terlepas daripada gangguan syaitan, mainan syaitan. Ada orang berhujah kata, tak begitu. Nabi menjadikan mimpi Abdullah bin Zaid dan Umar Al-Khattab sebagai dalil hujah untuk lafaz-lafaz azan, boleh je. Itu tandanya mimpi selain Nabi juga boleh dijadikan hujah. Ini jawapan kita. Seperti mana para ulama telah memberi jawapan seperti itu. Pensyariatan azan walaupun daripada mimpi para sahabat Nabi, ia tetap tidak menjadi hujah. Mimpi Umar dan Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhuma tidak menjadi hujah. Tetapi apabila mereka bawakan mimpi itu kepada Nabi SAW yang merupakan pemutus hukum, lalu baginda mengiyakan, maka ia termasuk hadis Nabi SAW. Jadi kita berdalil bukan dalil pada mimpi tadi, kita berdalil kepada hadis Nabi SAW. Kita pun telah faham tentang maksud hadis itu apa. Kullu ma sadara 'anil Nabi SAW ghairal Quran min qaulin aw fi'lin aw taqririn. Semua yang datang daripada Nabi SAW selain Al-Quran, sama ada ucapan ke, perbuatan ke, ataupun iqrar. Dalam bab ini, ia termasuk iqrar. Wallahu ta'ala alam. Adakah anda dapat sesuatu dari perkongsian hari ini? Jika anda rasa video ini bermanfaat, tekan butang share supaya lebih ramai orang mendapatkan manfaat berkenaan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.